agama. Setelah kita faham agama, maka Allah akan ilham, kita akan amalkan perintah-perintah Allah, dan Allah akan ilham kita perkara-perkara yang benar. Allah akan beri petunjuk. Alhamdulillah. Itu sepotong hadis lah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang diberi pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana akan kita dekatkan dari hari dengan hari. Makin lama sehari kita tingkatkan umur, maka lagi sekali kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, untuk Al-Quran hari ini kita baca sedikit satu lagi hadis. Ini akan mudah-mudahan akan merangsang diri saya yang baca dan juga kita muslimin dan muslimat. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat fashafa'ini fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu al-naum bil laili wa syaffi'ni fihi qala fayashfa'ani lahu. Rawahul Ahmad wa Tabrani. Maksudnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat. Pada hari kiamat puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk seseorang hamba. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya daripada makan dan memenuhi tuntutan nafsu syahwat. Lantaran itu terimalah syafaatku untuknya. Kemudian Al-Quran pula akan berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya daripada tidur pada waktu malam, maka terimalah syafaat untukku. Jadi kedua-duanya memberi syafaat kepada orang itu. Musnad Ahmad Tabrani, hadis riwayat Tabrani. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita hari ini nak fokus orang yang berpuasa tu alhamdulillah akan jadi syafaat. Kita nak fokus ini ialah Al-Quran. Yang kita baca Al-Quran selalu, dia juga akan mensyafaat kepada kita. Dan khususnya bagi dalam hadis ni diriwayatkan mengikut para mufassir, orang yang bangun malam dia baca Quran, maka orang inilah khususkan untuk diberi syafaat. Kemudian orang yang kalau dia tak mampu untuk solat, maka dia baca Quran juga waktu malam, maka insya-Allah Quran akan jadi syafaat kepada dia. Tuan-tuan yang muslim-muslimat, baru ni kita dah ke belakang ni, marilah sama-sama kita semak yang mana ustaz yang datang dan juga khutbah menyentuh setiap sehingga dalam minggu ni dan bulan-bulan ni. Kebanyakan ustaz yang datang dan juga khutbah yang pada mahu ni, kalau kita tengok dia punya intipati dia adalah menunjuk tentang Al-Quran. Baru ni Ustaz Rozani mai, siapa datang Rozani, alhamdulillah dia menceritakan tentang Al-Quran. Sebab tuan-tuan, sebelum saya cerita ni tuan-tuan, biar kita belajar sikit tapi kita faham dan kita amal. Sekarang ni banyak orang tahu tajwid, banyak orang boleh baca dengan fasih, tapi nak amal dia di rumah tu, kekuatan tutang tu kita nak cari. Sebab tu saya nak bincang dan bermuzakarah sama tuan-tuan muslim dan muslimat. Jadi bila kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita dah belajar tajwid, kita nak amal lah, cerita dah, nak baca. Jadi salah satu tadi nak dapat selepas kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ni tujuan dia. Tujuan dia apabila kita baca Quran, kita nak balik di Yaumul Mahsyar, maka Quran akan jadi syafaat kepada kita. Dan tuan-tuan dah dengar khutbah baru ni pun mengatakan, saya pernah baca hadis ni, kita ulang balik. Hadis yang berbunyi, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Nabi perintah, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya atau maka sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, yaumal qiyamah, syafi'an li ashabi, sebagai syafaat kepada sahabat pada Al-Quran. Atau dengan ditafsirkan pada mufassir yang kata sahabat orang yang membaca Al-Quran. Tuan-tuan, teman atau sahabat tentulah kita akrab dengan dia. Jadi takkan kita nak ambil Quran ni tak dialang. Kita balik tiap-tiap hari kita cuba baca. Dan dalam khutbah baru ni disentuh, dikatakan bahawa kita tanya di hari ni, berapa banyak di antara kita ni buka lembaran surat khabar atau akhbar dengan Al-Quran. Sepatutnya mula-mula kita baru bangun pagi tu,
sentuhan yang mula ialah kalam Allah. Kerana berkat tuan-tuan. Bila kita mula dengan Al-Quran dan penutup dengan Quran, maksudnya kita nak tidur dengan kita ke Al-Quran. Dan baru ni kita dah terang sedikit, kita baca hadis mengenai orang yang selalu membaca Tabarakalladzi atau Al-Mulk 30 ayat tuan-tuan. Kalau orang baca selalu baca, maka insya-Allah taala jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk dalam kubur, inilah teman setia dia. Tak maukah kita buat persoalan, tak maukah kita dapat teman di kubur? Teman kita yang selama ni tidur sebantai tak akan ikut kita. Tetapi teman yang nak bawa kita ni ialah Al-Quran. Sebab dia akan bersama-sama kita di dalam kubur. Dan sebab itu Nabi kata, barang siapa membaca 30 ayat dari surah Al-Mulk, maka mafhum dia akan dilepaskan daripada azab kubur. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami semua golongan tersebut. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mulalah kita hari ini, saya dan tuan-tuan muslimin muslimat, kita cuba intai buka lembaran Quran. Sebelum tidur kita baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Insya-Allah kita niat. Kalau siapa dah baca, teruskan. Dan kalau boleh niat, ya Allah, jangan kita putuskan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ni dikenal oleh para sahabat surah Mana. Surah Mana ni di kalangan kami, kalau para sahabat, kata sahabat-sahabat, kami kenal surah ni dengan surah Mana, yang ini menahan daripada siksaan kubur. Yang maksud Mana tadi. Itulah sebenarnya ringkas. Mudah-mudahan kita tergolong. Kita nak baca Yasin tu alhamdulillah dah setiap Jumaat. Marilah kita pertingkatkan sikit. Walau tak boleh tuan-tuan, kalau 30 ayat kita baca sikit-sikit dulu. Tapi mulailah kita permulaan dia dengan Al-Quran. Kita akhir nak tidur pun dengan Al-Quran. InsyaAllah saya kata untuk diri saya dan kita semua. Siapa yang tak buat lagi, kita cuba. Ni hijrah nak datang dah. Lagi beberapa hari lah. Semua orang kata hijrah, maka kita hijrah pertama. Kalau dulu aku tak pernah menyentuh Quran, cuma sekali seminggu sekali Yasin, maka kita tingkatkan kabel setiap hari kita buka lembaran Quran. Kalau dulu kita tak pernah tak tidur, kita nak tutup dengan Al-Quran, maka kita insya-Allah, saya dan tuan-tuan muslim muslimat, kita tutup dengan Al-Quran. Siapa yang tak buka dengan Quran untuk pergi kerja dan sebagainya, dia buka sedikit walaupun satu ayat atau dua ayat dia baca. Maka keberkatan akan datang kepada orang tu. Kemudian minggu yang lalu saya masih ingat lagi, saya dah baca hadis kita ni mengatakan bahawa barang siapa yang baca suratul kahfi 10 ayat yang terakhir, tatkala Dajjal dah turun, maka orang ni akan terselamat. Tuan-tuan muslimin muslimat, surah Kahfi ayat yang 10 yang mulakan innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus hingga akhir ayat. Surah ni mengatakan bahawa kalau datang Dajjal, kita baca surah ni, surah Kahfi ayat 110, insya-Allah taala Allah akan pelihara dia. Tuan-tuan boleh dengar cerita Dajjal, dia boleh buat sesuatu yang luar biasa. Tak payah bukan cerita Dajjal ni, nak cerita dia tentang Al-Quran. Kemudian tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, kalau hari ni kita baca tak belum turun Dajjal pun, kita juga Dajjal yang terdiri pada manusia juga kita akan dipelihara oleh Allah dengan syarat, ya Allah, dengan keberkatan suratul Kahfi sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya Allah, engkau pelihara aku daripada segala kekelilingan yang durjana yang berlaku sekarang, insya-Allah taala. Kalau Dajjal Allah Taala pelihara, bagaimana dengan kita sekeliling ni hari ni? Sebab tu kalau Datuk Ismail Kamus Perubatan Islam Darussalam menggunakan ayat ini, salah satu, bukan kita semua, salah satu ayat ini adalah untuk rawatan untuk orang yang terasuk daripada syaitan, wa na'udzubillah min zalik, jin dan syaitan. Itu tuan-tuan bolehlah, selain daripada kita amalkan nak tidur, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus sehingga akhir ayat, maka kita cuba hafal. Kalau lah Dajjal turun, tetapi kalau Dajjal tak turun, mudah-mudahan kuncu-kuncu Dajjal itu akan terhindar kita, insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan, itu saja mukadimah ataupun untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan supaya saya juga dapat beramal dulu dan kita semua dapat amal, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, kita buat niatlah. Kalau tuan-tuan yang dah boleh dah duk amal Al-Quran pagi dan petang dan malam sebelum tidur, alhamdulillah, teruskan. Cuma kita minta doa, istiqamahkan kita ya Allah dalam pembacaan ini sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita balik kepada sedikit lagi pentingnya, saya baca lagi sekali tuan-tuan boleh ingat, pentingnya membaca Al-Quran dengan bertajwid. Hari itu kalau tak salah saya ada beritahu kepada tuan-tuan bahawa bacaan Quran ni Allah Ta'ala perintah sendiri. Allah Ta'ala perintah kat kita dengan mengatakan bahawa bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil qur'ana tartila, yang maksudnya bacalah Quran
dengan cara tartil. Jadi maksud tu kata ulama, tartil ni adalah bacaan yang elok dengan bertajwid, dengan bagaimana yang telah diturunkan oleh kepada Jibril alaihissalam. Allah turunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang dikatakan tartil dan mengelok bacaan. Dan juga lebih ditekankan oleh ulama ialah makharijul huruf, bagaimana tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Dan yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu bahawa Nabi sendiri bagi tahu. Nabi kata, aku terima daripada Jibril. Dan banyak para ulama kata perkataan talaqi. Talaqi ini maksud daripada perjumpaan atau pertemuan. Dan talaqi bil musyafahah maksudnya berdepan ataupun bertemu dengan melihat cara baginda Jibril alaihissalam membaca, dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Dan begitu juga turun kepada sahabat, dan hingga saya dikatakan bahawa Nabi SAW sabda, kalau kamu nak lihat bagaimana Al-Quran diturunkan sebagaimana bacaan Al-Quran, maka lihatlah kepada Abdullah ibn Mas'ud, kerana bacaan dia menghampiriku, lebih kurang mafhum yang disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, mau tidak mau kita terpaksa belajar hukum tajwid, dan sedikit kita berkongsi bersama. Itu saja. Dan kita tahu bahawa dengan kita musyafahah dan kita rajin baca, walaupun kita dah belajar, kerana ada yang kan di antara kalangan kita yang telah belajar dulu tetapi kita tidak berulang kaji, maka dia tuning dia ataupun cara kita baca akan lari. Ataupun kita akan boleh tambah lagi dengan muzakarah, dia akan tambah lagi dan lagi, insya-Allah. Sebab Allah Taala kata bahawa siapa yang beramal dengan ilmu yang kita dah ketahui, Allah akan ajar kita ilmu yang kita ketahui. Maksudnya Allah bagi dengan medium-medium ataupun perantaraan mana-mana. Kadang-kadang kita duduk sembang dengan satu ustaz ke, ataupun orang yang kebanyakan yang tahu tentang tajwid, dia akan cerita sedikit, kita dapat maklumat sikit info. Apabila info tu kita laksanakan, maka dia jadilah ilmu. Info tak ada seni ilmu, dia info saja. Ilmu apabila diamalkan. Baik tuan-tuan yang Allah Taala muliakan, kita pergi pada muka surat terus kepada baru ni saya ingat nak ulang saja. Tapi kalau tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, nak tambah satu hukum lagi ke ataupun masih mengulang yang lama? Iaitu kita dah buat 3. Satu, kita belajar izhar. Tuan-tuan, hari ni kita tengok Quran banyak lah. Kita nak tengok, kita kenal kan ada lagi izhar. Kemudian kita idgham ma'al ghunnah atau idgham bila ghunnah, ataupun ma'al ghunnah sama dengan bi ghunnah. Dan ketiga, kita 3 tu hukum tu kita belajar. 3 orang kan. Ikhfa dengan ikhlab tak masuk lagi. Jadi saya nak tanya pendapat tuan-tuan, adakah kita nak praktik terus ke dalam Quran ataupun nak tambah satu hukum? Saya nak minta, tapi macam ni, takutnya macam ni. Baru ni saya jumpa satu orang dia keluar-keluar, dia tanya, alhamdulillah saya suka juga kita buat 3 yang tuan bagi tahu tadi melekat di dalam saya punya kepala. Tetapi cara saya orang tua, dia kata kalau banyak-banyak mungkin akan lari. Kan, dia tak boleh konsentrate. Satu, ni pandangan satu saya ulang minggu sedang. Yang kedua, kalau kita tak mahir, kita lompat ke yang ikhfa atau ikhlab, jadi kita esok kita nanti tertukar, yang mana satu ikhlab, yang mana satu izhar, yang mana satu idgham ala ghunnah atau bila ghunnah. Itu yang saya nak minta pandangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata hari ni insya-Allah kita terus tengok 3 hukum yang tadi, izhar, idgham ala ghunnah, idgham bila ghunnah, kita ulang. Jadi kita kata orang sekarang ni master ataupun kita ahli dalam bidang tu, baru kita pindah. Kalau kita tak ahli, kita pindah-pindah, esok kita cacah marbak yang mana satu tu. Hari tu macam mana tu? Jadi dia macam tu. Saya nampaklah. Kalau tuan-tuan kata kita tengok, kita nak praktik hari ni di Quran. Nak praktik di Al-Quran. Astagfirullahalazim. Boleh macam tu? Ulang balik nah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi. Tuan-tuan, sebelum tu, kalau tengok muka surat dia ada ikhlab dengan ikhfa. Apabila 2 hukum ni habis, lepaslah hukum 5, baru kita akan masuk hukum mim mati. Jadi dia akan ada lagi tuan-tuan. Jadi sebiak kita tahu yang 3 tu, tapi kita boleh sebut. Ada orang yang dia hari tu masa mula-mula kita buat keluar 20 buku ni, dia beli dia ambil dia baca dia. Kalau baca dengan musyafahah lain tuan-tuan. Sebab tu saya kata talaqi bil musyafahah, bertemu ataupun pertemuan yang mendapat lagi pada mulut ke mulut daripada guru.
Saya bukanlah kata ahli sangat, tapi sekadar mana yang saya mampu bagi kita berkongsi bersama. Dan saya pesan kepada diri saya terpaksa belajar lagi, dan tuan-tuan pun jumpa guru lagi banyak bahkan baca. Kadang-kadang guru berubah macam saya terima itu. Contoh, ihdinas sirat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu lagi saya jumpa guru, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia muncul mula ismam waqaf. Bagi dia kena buat ismam waqaf bagi dia. Tapi bila saya timbang-timbang 4-5 guru lagi, saya tengok guru ni banyak yang guru kata tak perlu ismam waqaf, cuma ada ikhtilaf sikit, yang penting sebutan huruf tu betul. Jadi tak apalah kalau ada orang yang bertengkak, tak boleh kena ismam, kata-kata ada guru yang mengatakan macam ni. Kita boleh tengok banyak guru. Qori-qori kebanyakan dia tidak ismam waqaf. Tapi bila macam kita terima dua-dua. Senang. Ikhtilaf ni bagus juga sebagai rahmah, supaya kita boleh belajar cara nak dapatkan dia. Insya-Allah taala. Itu contoh satu, tuan-tuan. Kemudian kita nak pergi kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada kepada izhar. Tuan-tuan, tuan buka Quran. Kita pergi terus praktik terus. Sebab minggu ni kita praktik, minggu depan kita masuk hukum, kita cerita pasal hukum. Ini kita praktikkan hukum yang kita telah belajar, iaitu izhar dan juga idgham ma'al ghunnah dan idgham bila ghunnah, 3 hukum. Insya-Allah. Saya ingat kita ambil, sebab surah yang selalu kita tengok adalah surah yang juz amma ataupun kita kata surah lazim lah. Saya nampak tuan-tuan buka, kalau bolehlah, satu surah yang selalu kita baca, yang agak sukar juga kalau kadang saya sendiri pun banyak latihan baru boleh. Mudah-mudahan tuan-tuan mungkin ini pemberian Allah, kurniaan Allah. Ada orang dia baca 2-3 kali dia boleh dapat, ada orang baca sekali dapat, ada orang yang banyak kali baru dia dapat. Tuan-tuan buka surah Al-Zalzalah, iaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Az-Zalzalah. Boleh idza zul. Muka surat 599. Baik. Tuan-tuan semak, saya cuba baca, kita berkongsi bersama, insya-Allah. Semua dah ada Quran. Kita tengok muka 99, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kata pertama kali mari sama, tuan-tuan, saya dan kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, kita mari tajrid niat. Tajrid niat maknanya kita baru niat kita, ya Allah, kita datang ni untuk belajar supaya kita dapat amalkan. Yang tu yang penting. Bila Allah tengok hati kita nak belajar, nak amalkan, bukan nak cari salah orang. Yang kedua, bukan nak dapat sebagai maklumat, info, tetapi nak amal. InsyaAllah, tuan-tuan, saya niat, tuan-tuan niat, ya Allah, beri kami kekuatan, ya Allah, untuk belajar Al-Quran, hukum-hukum tajwid, untuk mengamalnya di rumah kami dan di mana-mana kami ada. Dan juga dia ni menjadi syafaat kepada kami di Yaumul Mahsyar kelak dan di alam kubur. Dan dia juga, ya Allah, lintah masing-masing kita lintah. Ini sebagai saya bagi dorongan lah. Saya lintah itu, tuan-tuan lintah itu. Dan yang ketiga, kita lintah, ya Allah, supaya lidah kita difasihkan untuk membaca dengan bacaan yang baik, sebagaimana yang turun oleh Jibril AS kepada Nabi SAW. Baik, kita mula. Saya baca sekali, tuan-tuan ikut. Tapi sebelum itu saya terang dulu, tuan-tuan, supaya surah ni kita terus baca. Apa kesalahan umum yang saya tengok, kalau tuan-tuan tengok mesej yang saya hantar kepada rakan-rakan, saya kalau kita kelas tajwid, iaitu dengan kita mencari ataupun menonjolkan, muzakarah tentang kesalahan umum. Betul tak? Tadi saya dah hantar kaji tu kan, kesalahan umum dalam bacaan. Dan juga di akhir ni kita akan tahqiqkan Fatihah kita. Tahqiq membenarkan Fatihah kita. Setakat mana yang mampu saya. Ada orang lebih arif, tuan-tuan, tapi setakat yang saya boleh. Tuan-tuan kena ingat tu. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Baik, saya mula sikit, tuan-tuan tengok. Pertama kita nak betulkan makharijul huruf, tempat keluar huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Baik tuan-tuan, baru ni ustaz, saya ingat Ustaz Ruzani ada beritahu huruf shin. Dia kata lekat dekat langit-langit lembut. Saya belajar dia panggil tabasyir. Mana bunyi kuat. Kekuatan bunyi soalnya shin. Itu kuat. Kalau kita auzubillahi minasyaiton, dia duduk sin, nak sebahat dengan sin. Dia kalau kita kalau orang Melayu macam nak halau. Itu saya dapat daripada petua daripada guru. Dia kata Ibrahim senang. Ibrahim kata macam nak halau ayam. Dan dulu masa kecil-kecil saya terima, saya tak kata shin, saya kata shim. Sebab dulu kecil-kecil kita tak boleh beza sin dengan shin. Bila kita kata, tok guru kata sin, kita sin, shin, sin kita kata sebut tu. Dan kita guru tubah dia kata shim. Kita pun baru ada. Tapi bila kita dah dewasa, kita dah pergi belajar bila 15-an tahun, kita jumpa guru-guru yang mahir, maka kita tengok dia kata bukan shim, cek. Bunyi tabasyir. Shin. Bunyi macam halau ayam. Terbaik. Shin. Okey. Beza dah sin dengan shin. Okey. Baik. Jadi kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan buat auzu dulu lah. Tuan-tuan, auzubillah. Selalu saya akan pesan diri saya dan kita semua, satu alif punya yang kita masuk ain balik. Bukan di sini. Kalau ikut guru saya yang akhir, kalau kita cukup hidung ain, dia mesti bunyi di rengkung, tak bunyi di sini. Hidung dia kena terkesan sikit. Tutup hidung punya dia rengkung ini. Di tengah, duduk di tengah. Baik. Dan tuan-tuan boleh tu ditengok bismillah pula. Ini saya kata supaya kita tak salah. Huruf kita bukan auzu, bukan tekan zai, tapi huruf zal. A'udzu, bukan auzu. A'udzu. Tang tu boleh kadang-kadang kalau kita macam Ustaz Ruzani abang lah. Mula-mula dia pergi kat guru dia kata auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ulang sekali nampak dia kata macam kudung kepala nak belajar kepala. Saya pun kenal tuan-tuan. Saya pergi di masa tu, maaf cakap cerita sikit, memang macam rucik. Siapa yang belajar kenal. Cuma tuan-tuan untung sebab saya tak tanya tuan-tuan. Saya di masa di Pasir Mas, Ustaz Ali, iaitu murid daripada Ahmad Pergau yang boleh baca 3 Quran, dia ajak bila ikhfa ataupun idgham, saya berkata macam saya kata innal ladzi tak kenyai kata. Orang Kelantan ni kata tak kenyai. Buat semula tu innal tak kenyai dah. Pening saya dah pula ketak lagi nak baca tak boleh. Rupanya dia kata mu itu dia kata idgham apa dia apa? Ada tasydid daripada apa? Wajib al gunnah. Bila dia sebut betul. Bila wajib al gunnah mesti dengung dia kata. Dengung 2 harakat. Dia mau tak kenyai. Innal ladzi tak leh dia. Bagi kenyai sikit. Macam ni. Innal ladzi baru kenyai. Baru saya ikut. Itu mula-mula kenal saya. Lepas tu kenal auzubillah pun kenal juga, alif dengan ain tak berbeza banyak. Itu saya belajar tuan-tuan. Tapi tuan-tuan hari ni untunglah. Yang penting kita main lama-lama kita tuan-tuan satu masa, siapa nak tahqiq pun boleh, nak sembunyi-sembunyi pun boleh, tak kisah. Jadi boleh tuan-tuan ni. Mula-mula ni kita belajar dulu. Bila sampai satu masa kita tahqiq, nak tahqiq masa kita benarkan. Boleh satu masa kita buat satu program, letak seorang-seorang main. Sebab saya tengok di masjid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pergi di di Allahumma salli ala sayyidina di Batus, saya tak ingatlah kawasan. Dia pergi seorang-seorang. Dia main seorang-seorang di tahqiq. Tapi ikut peringkat lah. Ada orang ni boleh baca Quran dia ikut peringkat. Tapi nak cerita dia tahqiq musyafahah. Talaqi bil musyafahah, baca dengan mengikut mulut guru. Tuan-tuan, saya guru juga tuan-tuan. Guru sekolah guru lah. Guru dalam tajwid sikit, bukan kata peringkat atas, peringkat bawah lah. Tuan-tuan akan jumpa orang lebih ni. Tapi kita padanlah. Kita nak pergi kata panggil Ustaz Ruslan kata. Kita buat auzu, dia kata semula-semula kenal macam 3-4 kali tak main lah. Jadi kita biar sama-sama lah insya-Allah. Baik. Selepas auzubillah, ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim, terus kita bagi bismillah. Jadi tuan-tuan jangan lupa auzu, jangan auzu. Bila tekan zu jadi huruf zai.
A'udzu, ujung lidah. A'udzu billah, bi kasrah, bi, bukan billah. A'udzu billah, a'udzu billah. La, bukan billah lagi. Billah. A'udzu billahi minash masuk shin. Syaitan, tanir rajim, tutup mulut. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pergi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, tak apa, tuan-tuan banyak dah boleh, tapi saya beritahu yang kata Bismillahirrahmanirrahim itu orang dulu. Orang sekarang kita dah belajar banyak dah balik daripada ulama negara dan belajar dengan tahqiq yang betul. Kita kata bis, kasrah bagi dengar, bis, sin huruf hamas bagi dengar. Kasrah bi yang kata bis. Bismillah, la. Bismillah, jangan bismillah. La panjang sangat, pertama terbuka. Bismillah, la, jangan la. Bismillah, beza tuan-tuan. Bismillah, ada beza tak? Ada kan? Bismillah, ada beza. Ada beza, tuan-tuan tahu. Kalau tak dapat beza tu, kena dengar banyak kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, okey, ada kalau kita tengok kesalahan umum yang berlaku kepada orang-orang yang menyebut, yang tidak selalu mentahqiqkan bacaan dia akan kata Bismillahirrahmanirrahim, ruah disebut. Itu jaga. Okey, hebat. Selepas bismillah kita masuk ke surah ni. Tak apa, saya tentu sikit-sikit tuan-tuan. Kita masuk sikit. Hari ini kita ambil satu surah, itu surah apa? Az-Zalzalah, iaitu Idzazul. Baik, kita baca. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tuan-tuan, jangan ikut lagi. Idza nipis. Idza masuk balik zul zai. Tebal. Idza dengar bunyi z kan? Idza zulzilatil dot masuk dari sini. Dot masuk di sini. Ardu zil, tekan zil zalaha. Boleh nampak dah? Baik, saya baca sekali, tuan-tuan ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tuan-tuan, inilah bila saya tahqiq di Sik antara Ustaz Razak, dia kata ini yang paling kadang-kadang peranan lidah pernah main. Satu, dia ringan. Idza terbaik balik zul zi, terbaik balik zilatil dot masuk sini. Ardu, dia kena lari. Ardu kena terbaik. Jangan r tak boleh. Dia terbaik. Dot masuk. Dudil masuk huruf du zil zalaha. Tuan-tuan, saya sebut cerita ni, tuan-tuan terin di rumah lah. Sekali lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tuan-tuan, alhamdulillah, tuan-tuan muslimat. Kalau kita tak muzakarah ni, kita bacanya iza zulzilatil ardu zilzalaha, semua huruf zai. Huruf dot mana pantas zai. Tuan-tuan dia. Tapi bila kita tengok Quran, kita tengok, ish, lama ni aku pantai ikut dan ya. Dan kita boleh dengar, bukan nak cari kesalahan orang. Kalau orang yang tak hati-hati, dia akan baca tu iza dah. Iza dia jadi iza. Iza zulzilatil zai. Huruf dot pun kalau dia tak jaga, dengan berdai huruf zai juga. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, sama ya. Tak ada beza. Inilah kita nak tahqiqkan balik. Jadi satu zal zai dot zai. Nampak tuan-tuan? Ada berapa huruf? Satu huruf zal, satu huruf dot. Yang lain semua huruf, ada 4 huruf zai. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan tengok. Baik, lagi sekali kita bagi lidah kita, mudah-mudahan Allah bagi saya dan tuan-tuan juga boleh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tuan-tuan, agak tergeliat ingat no? Tergeliat lama-lama ni. Tapi kita train lama-lama, kita duduk rumah esok malam ni sekali balik, try lagi sekali.
kan tuan-tuan buat. Ada seorang hari ni di taman saya, seorang dia cukup dia rajin baca. Kadang-kadang saya free untuk isyak, saya tak ada apa ataupun maghrib, dia dipanggil, dia ambil Quran, dia tempat duduk tepi saya. Dia kata cuba dengar bacaan saya, betul tak? Sekarang alhamdulillah tuan-tuan, sebab saya kata apa? Saya bawa balik. Sekarang dia mentahqiqkan bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Muq. Mana kata dia duduk baca di rumah tu. Alhamdulillah tuan-tuan, kita kena gemak baca supaya ini saham kita ataupun teman kita akan balik ke kubur. Walaupun kita tak pandai baca dulu, kita baca hari-hari, insya-Allah boleh. Kan? Setiap apa yang kita buat latihan selalu akan boleh insya-Allah dengan izin Allah. Baik, sambung ayat kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Tuan-tuan jangan baca lagi, saya dah buat satu huruf wa dia bunyi sikit. Wa nampak? Jangan kata wa rajatil, dia nak pergi huruf kaf kah? Huruf qaf kah? Dia sebut tang tu. Jadi kita bagi beza. Wa nampak? Semua sebut wa dia bunyi macam tang kengkung. Wa jangan wa dia bunyi sikit kalau betul dah. Wa akhrajatil ardu dot balik. Ardu dia kena tekan ni. Ardu qalaha. Okey, saya baca tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, huruf kha kena jaga. Huruf dot kena jaga dan huruf sa kena jaga. Dia pun nak pantul tu. Kita nak latih ni, kita surah ni, kalau kita train banyak, lidah kita mudah ikut huruf-huruf yang lain, insya-Allah taala, mudah-mudahan, amin ya Allah. Saya baca sekali, tuan-tuan ikut kali ni. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Tu tepat tuan-tuan. Tuan balik satu satu ardu. Tuan-tuan tengok mulut saya. Kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan ni ardu lari macam ni. Ardu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Betul tuan-tuan tu, dan kita tahun ni tak ada hukum lagi, kita cuma bagi makharijul huruf. Baik, kita masuk benda ni. Ayat keterusnya, wa qala lil insanu ma laha. Baik, yang ni kita ada satu hukum, tapi kita tak belajar lagi, kita tak mau sentuh. Tapi saya iklan dulu. Iklan. Kalau yang dah sampai yang dah tahu, alhamdulillah. Ini yang paling selalunya guru saya akan suruh tahqiq banyak. Ikhfa nama dia. Ikhfa. Dia agak susah, dia ikut huruf mai. Dan dia orang yang tak sebut selalu, dia tak boleh mai. Contoh dia. Kita mau belajar lagi, saya iklan ni. Yang mana? Insa. Wa qala al insa. Dia ada dia panggil kita tuan-tuan, dia panggil khaysyum. Khaysyum dia duduk sini. Nun di hidung, bunyi hidung. Kalau kita kata wa qalan yang kedua, dia punya cara, dia tidak mahu kita lidah kita tersentuh mana-mana kita punya dalam artikulasi ataupun dalam kita punya gusi atau gigi. Biasanya dengan gigi. Jangan sentuh. Itu guru saya beritahu. Jangan sentuh, gantung. Wa qalal tak kena, gigi tak kena. Insa. Okey, kita ini sekaligus nak tuan-tuan, sekali dia tukar. Kita terus dulu. Tuan-tuan ikut saya. Wa qalal insanu ma laha. Kita belajar lagi ni, kita tak bertekan. Ada yang kita atas sangat, ada yang bawah sangat, dia sederhana. Kita bagi kita tinggal. Tapi kita tahu dari sini ada dengung. Baik, seterusnya ayat seterus. Ni sama juga, hukum tak belajar juga, tapi kita ladui dulu makharijul huruf dan kita iklan lagi satu apa hukum. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Tuan-tuan, kita jaga satu
Yauma idzin masuk hidung khasyum. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Akhbaraha. Tak juga akhbaraha. Okey, saya nak tekan dia makhraj huruf saja. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hadithu sa gigi nak kena gigi su sa hadithu sa su contoh kata su okey su hadithu okey seterusnya kita pergi pada sebelah bi anna rabbaka awhalaha tuan-tuan satu dulu an adalah kita tak belajar lagi tapi saya iklan dulu dipanggil wajib al-ghunah. Tapi tuan-tuan yang belajar alhamdulillah bila nun syaddah atau mim syaddah dia mesti dengan hukum dia dengung dua harakat. Jadi dia kata bi an masuk hidung. Bi anna rabbaka ka dia kata ka bi anna rabbaka awhala ha kecil awhalaha. Okey, lagi sekali saya baca tuan-tuan ikut. Bi anna rabbaka awhalaha. Awhalaha. Ha pedas nah. Kita belajar itu kita berkenal bahasa Arab maftuhah. Maftuhah. Adapun hasimpoi dipanggil marbutah. Tuan-tuan kenal lah. Itu satu ilmu juga kan. Kadang-kadang orang mungkin sebut dia tak belajar, dia tak boleh sebut lah. Alhamdulillah kita boleh sikit. Cara kita lah kan. Baik, sambung terus. Yang sini baru kita dah belajar hukum dah. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Baik tuan-tuan. Yauma ringan kita kata yauma idzin masuk dah. Tanwin bertemu huruf ya. Hukum dia apa tuan-tuan? Siapa ingat? Yang ingat abang tak ingat kita cari abang. Ada ingat enggak? Tak ingat lagi. Belum ingat lagi. Apakah tanwin berhuruf ya? Ada 4 huruf. Dia akan bertemu ya wa minun yuman. Maka jadilah dia hukum dia. Tak ingat. Tak apa. Saya habaq. Kalau siapa yang boleh teringat habaq tak apa. Idgham ma'al ghunnah. Sebab nun mati bertemu huruf ya. Ini yang kita latihan. Kita kena tak kenal. Kita boleh baca, kita boleh ambil bacaan macam mana. Nah, ada orang yang dia tahu hukum tapi dia tak tahu bacaan macam mana. Dia pernah orang baca yauma idzin dia idzin kok mana nama idzin macam mana? Dia masuk kasrah. Ini masuk dengung. Dia panggil ma'al ghunnah. Masuk idgham, masuk huruf ma'al ghunnah bersama-sama dengung. Idgham masuk huruf. Macam mana masuk huruf? Kalau saya tak dengung, tengok tuan-tuan. Tuan-tuan saya tengok tak dengung. Yauma izi yauma izi yang tu tak masuk dengung. Yauma izi yasdurun tak dengung. Dia masuk bersama dengung. Yauma izi masuk hidung. Tu beza dia. Kalau tuan-tuan masuk yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Dia tak masuk dengung. Dia baru masuk huruf idgham baru. Dia masuk idgham. Sebab dia kata yauma izi tak dengung. Dia masuk huruf kan. Yang tu bila ghunnah tak dengung. Baik kita nak masuk dengung. Tengok tuan-tuan. Kalau guru saya abang dia kata rasa di sini. Khayshum maknanya bunyi dengungan, bunyi hidungan. Ataupun dalam bahasa sekarang orang muda nasal, bunyi nasal di sini. Saya tak pakai spek tak nampak tuan-tuan. Jadi saya kena pakai spek. Sekejap lagi saya lari dia punya tune dah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Mana tak? Ni. Yauma idzin
yauma izin masuk hidung. Ya masuk terus dengung. Yauma izin yasdurun nasu ashtata. Takat tu dulu tuan. Tuan-tuan betul ta syu ashtata. Itu mat iwad, nanti kita belajar lah macam mana jadi mat iwad, kita akan belajar tu. Dia berhenti tapi dia ada dua harakat. Dan kita belajar tu insya-Allah. Ini kita cuma iklan, kita baca ya. Tak tahu hukum lagi, kita baca dulu. Jadi yang nak tekannya zin masuk hidung. Masuk huruf masuk hidung. Masuk huruf ya, tanwin masuk huruf ya, terus masuk hidung. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Tuan-tuan. Ringan sikit ta tu. Dengan ta tu dia Melayu tu lah. Melayu asli tu itu. Subhanallah. Jadi kita insya-Allah taala tahan diri dengung ke tuan-tuan wajib al-ghunnah, itu nun syaddah kita kena dengung. Baik, hukum ni kita dapat sini ialah idgham ma'al ghunnah atau idgham bi ghunnah. Dapat iklan lagi, dengar banyak kali dengar. Balik tuan-tuan tengok, oh ini idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al, bunyi dia mesti masuk huruf dan dengung. Idgham kata apa tuan-tuan? Masuk huruf, ma'al bersama-sama, ghunnah dengung. Ma'al ghunnah masih bersama. Kalau kita belajar dalam buku ni dia tulis bi ghunnah, boleh. Bi maksudnya dengan dengung. Masuk huruf dengan dengung. Kita tuan-tuan, kita masuk lagi sekali. Lepas tu tuan-tuan, ada jumpa satu hukum lagi, saya baca bila panjang, tuan-tuan tengok tak mana. Apa hukum dia, siapa yang ingat? Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ada ujung tu hukum apa tuan-tuan? Ashtatan liyuraw a'malahum. Apa dia tu? Tanwin bertemu huruf lam pada. Idgham bila ghunnah. Betul. Bila. Idgham bila ghunnah. Tuan-tuan kalau balik ni sekali lagi malam tengok yang ni tanpa dengung. Bila kata bi dengan tidak, ghunnah dengung, dengan tidak dengung. Beza tuan-tuan, dengung dengan tak dengung. Baik, lagi baca dia tak boleh. Kalau tuan-tuan baca ashtatan dengung habis. Ashtatan liura habis. Dia mesti tal. Ta tadi bertemu dengan lam tu tal. Ta tak pukul dah, tan hilang satu hazaf atau hilangkan satu tanwin tu, tinggal satu tanwin tinggal satu baris ya. Tuan kata ta alif ta. Tuan alif ta. Jumpa lam tal. Jangan kata tal tan dengan lam tak boleh jumpa. Dia di bila ghunnah. Jadi sekali saya baca Ustaz, ambil daripada ashtatan. Ashtatal. Masuk lam terus. Jangan tak ada dengung langsung. Jangan ambil dengung salah. Ashtatal liyuraw a'malahum. Tuan-tuan. Jangan bunyi tan langsung. Tal. Tuan-tuan sebut tal dulu. Sebut tal. Tal lah. Jangan kata tal. Dengung tak nak langsung. Tal tak mau. Tanwin tu tak ada bunyi lah. Buang tanwin lah. Bagi tinggal satu Tal. Lam sukun. Macam tak fatah, lam sukun. Macam tu lah bunyi dia. Baik. Jadi dia bunyi. Huruf shin kena jaga. Tabashir. Bunyi. Ashtatan liyuraw a'malahum. Ma satu yang kata ma. Ashtatan liyuraw a'malahum. Hum dengan malahum. Kita ambil penuh tuan-tuan. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Tuan-tuan.
kunna tal a'malahum. Tuan-tuan tentang ma tu insya-Allah macam maliki yaumiddin lah. Okey, masuk lagi tu ayat yang seterusnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jangan tuan-tuan, saya nak tengok. Faman ya'mal. Nun mati bertemu huruf ya. Hukum dia apa tuan-tuan mesti dapat ingat. Nun mati bertemu huruf ya. Tadi ya wa min nun ada 4 huruf. Siapa ingat lagi? Tak apa tuan-tuan sebut biar kali. Sebut dia tak apa. Hukum ma'al la ghunnah. Ghunnah ma'al la ghunnah. Inilah kita nak teri bila kita berita selalu bang. Kena dengung. Maksudnya nun mati bertemu huruf ya. Famai masuk hidung. Famai, kalau famai tak masuk hidung, itu bukan dia bagi bila ghunnah. Apabila dia dengung, famai, macam tuan-tuan biar rasa ni kan. Famai masuk dia terus masuk macam ni. Macam kita sedut hidup. Dia kena tang ni. Famai ya'mal. Tuan-tuan. Famai ya'mal. Tu saya kata masuk huruf terus masuk khaysium macam ni. Dia di sini dekat kawasan sini. Faman ya'mal okey, masuk dari mithqala dzal nipis la dzarra ra terbaik balik dengan zarra. Kalau kita tak abang ni kadang orang kapi zarratin dia nak ringan tang zal dengan ra dia bagi ringan. Sebab ra kena tebal balik. Cuba tengok ra fathah dia kena tebal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Baik, tuan-tuan huruf zal dengan ra kena satu ringan satu tebal. Zal lagi ringan, zar, ra tebal balik, zar, ra. Tuan-tuan sebut zarra. Ujung lidah tuan-tuan, zarra. Kalau kita tebal sikit zarra jadi huruf zai. Kalau kita kata zarra jadi ra tadi nipis, bacaan dia tak tepat. Tuan-tuan boleh tengok bila tuan balik tengok, selama ni aku baca zarra. Zarra. Okey. Zarra dzarratin khairan yarah. Ada 2 hukum tadi tuan-tuan. Kasratin bertemu huruf apa? Kha. Kasratin bertemu huruf kha. Bunyikan kau ni kha. Hukum dia apa tuan-tuan kalau tengok? Siapa ingat? Izhar, betul Tuan Haji? Betul. Iaitu apabila kasratin bertemu dengan huruf kha, alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Ni kha, maka dia kena izhar, tak ada dengung. Izhar tanpa dengung tak boleh jelas. Zarratin masuk huruf khairan yarah. Zarratin khairan yarah. Baik tuan-tuan, lagi sekali sebut. Zarratin. Jadi tin bunyi huruf kha jelas. Tak ada. Kalau tuan-tuan kalau orang baca zarratin khay, habis salah. Sebab dia dengung dekat tin tadi. Tak ada dengung langsung. Izhar nyata dan terang dan jelas. Jadi zarratin khairan yarah. Baik. Okey. Apabila dah jadi kha dah kita sebut dah jelas. Hukum satu lagi kita jumpa ra fatatin jumpa dengan ya. Apa dia hukum tuan-tuan? Apabila fatatin jumpa dengan ya. Kena dengung. Ma'al laghunah. Disama dengung. Jadi tang tadi tak dengung. Sebab tu dia kena imbang main. Zarratin khairan yarah. Nampak tuan-tuan? Zarratin khairan yarah. Tuan-tuan. Zarratin. Rai masuk hidung. Ra.
Dzarratin khairan yarah. Okey, jadi hukum dia satu izhar tin kha tak dengung kan, zarratin kha. Jadi tin kha tu tak boleh dengung, tin kha dia boleh izhar, izhar. Lepas tu sebelah dia ron ya, roi masuk hidung, roi ya masuk ru'ya, masuk di khasium, masuk di dengung hidung. Itu hukum dia. Idgham masuk huruf, idgham kita masuk huruf ma'al laghunah bersama-sama dengan dengung. Kita belajar hukum 3 tu, ada izhar, ada idgham bila ghunnah tadi. Yang tadi mana? Ashtatal. Itu idgham bila ghunnah. Dia tak dengung, dia masuk huruf tapi tak dengung. Dia ada huruf dia dua kan, ra dengan lam. Ra dengan lam. Baik. Kita pergi ke ayat yang terakhir, mudah-mudahan Allah bagi rahmat kita. Amin ya Allah. Satu lagi kita jumpa. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Baik saya Pak. وَمَنْ يَعْمَلْ, nun mati bertemu huruf ya. Apa dia hukum tuan-tuan? Ma'al laghunah lagi sekali. Nun mati bertemu huruf ya, ma'al laghunah, nun mati. Jadi bunyinya kita dah tahu hukum, bunyi macam mana? وَمَنْ masuk hidung. Wa may masuk huruf, masuk huruf. Masuk huruf, masuk hidung. Wa may serentak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik. Tin syarran yarah tu hukum lain ikhfa. Kita tak belajar lagi, cuma tuan-tuan kata saja. Nanti kita akan spesifik atau kita khususkan tentang ikhfa. Hukum ikhfa. Tapi tuan-tuan baca saja, dengar tengok saya punya mulut baca saja. Tang ron ya jumpa balik, fatatin jumpa dengan ya. Rayyarah. Rayyarah yang ujung tu. Fatatin, fatahtin jumpa dengan ya. Jadi ada 4 huruf ya wa minum tadwin ataupun nun mati bertemu huruf dia. Apa dia? Huruf dia fatatin jumpa dengan ya. Tambah dengan atas tadi. Fatatin jumpa dengan ya tadi. Yauma idzi ma'al laghunah. Subhanallah, alhamdulillah. Kenal ya tu. Kenal dah tu. Jadi balik semak-semak tuan-tuan, kalau kita buat ambil tutup buku tak jumpa. Yang ni ma'al laghunah. Bacaan macam mana? Masuk dengung. Masuk huruf, masuk dengung. Ma'al laghunah. Masuk idgham, ma'al laghunah bersama-sama dengung. Saya ulang sekali. Apa dia idghamnya? Idgham apa? Idgham tu masuk huruf. Idgham apa maksudnya? Masuk huruf. Bila masuk huruf dia ada dua, satu dengung, satu tak dengung. Bila tak dengung huruf dua tak dengung. Ra dengan lam. Yang tadi ada di mana? Ashtatal, masuk tal tu. Ashtatal liyurau a'malahum. Yang tu idgham bila ghunnah. Idgham tak didengungkan. Masuk huruf idgham bi dengan la tidak, ghunnah dengung. Masuk huruf dengan tidak didengung. Boleh saya bagi tahu macam tu? Okey nah. Senang dapat. Boleh tuan, senang alhamdulillah. Baik. Lagi saya ulang akhir ayat dia. Kalau tuan-tuan tak dapat hukum lagi pun tak mengapa, bacaan bagi betul dulu. Lepas tu bila hari-hari duk dengar, tuan-tuan akan gemak. Bila tuan-tuan akan tengok sikit sebenarnya tak payah sebenarnya nak hafal huruf ni. Saya kena mulatul izhar 6 huruf. Alif ha ain ha ghain kha. Tuan-tuan balik tulis dekat papan hitam atau tulis atas kertas. Alif ha ain ha ghain kha. Oh ini izhar. Tulis alif za ha alif ra, izhar. Tak boleh tulis Jawi alif z dah. Apa? Ai z H A R alif z benar dah. Subhanallah, Allahu akbar. Saya kira kata dia ni bawa mai ilmu apa pula alif z dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ampun dosa kami ya Allah. Itu saja. Jadi tuan-tuan tulis. Saya belajar macam tuan-tuan. Saya dulu bila belajar baik apa pun saya akan balik tulis di papan hitam atau di kertas pelakat. Daripada saya muda lagi sebelum kahwin. Memang cara saya belajar. Macam kita belajar SPM, STPM lah. Mesti kita tulis nota belakang nak tidur tengok sekali dulu. Oh okey. Adakah Al-Quran yang kita baca hari-hari pada Fatihah dan kita buat itu? Ni kita nak train tuan-tuan. Kalau dulu SPM kita boleh buat nota pelekat di dinding. Yang ni adalah berapa kerat 5 hukum lah. Ambil alif, ha, ain, ha, ghain, kha, izhar. Lepas tu
Ya, waw, mim, nun. 4 huruf. Idgham ma'ala ghunnah tulis. Kita dah belajar dah. Tulis. Apa tu? Ra, lam. Idgham bila ghunnah. Ra, lam. Nak tidur, tengok. Nak tidur baca Quran? Oh, yang ni. Sikit lah buat kajian. Sikit lama boleh. Sebab kita tak buat. Itu yang susah. Dan kita tak pegang Quran selalu. Kalau pegang pun kita tak, sekarang ni kita tak muzakarah. Sekarang kita nak muzakarah, kita akan dapat insya-Allah. Saya akan tuan-tuan, saya ajak ni adalah untuk diri saya. Sebab saya boleh main balik. Kan? Jadi tuan-tuan bermanfaat kedua-dua. Macam orang basuh tangan lah. Sabun adalah perantaraan. Sabun tu ialah bidang dakwah ni. Atau bilang menyampaikan. Jadi dengan tu kita ni. Kemudian tuan-tuan kalau di kilang, di mana di rumah kita, selalu muzakarah dengan isteri kita ataupun kawan-kawan di pejabat. Saja kita hukum ra'lam, ataupun kita duduk di pejabat kadang-kadang tanpa ada yang kita ada Quran apa tafsir, dia tak payah tanpa wuduk, kita duduk letak di pejabat kita kalau ada pejabat. Kalau kita ini kita tak di kereta kita, di mana saja kita bawa satu Quran kecil yang tafsir ini ada. Quran kecil kan dia balut. Sekali-sekali kita tengok baru dia kita mahir. Dia apa pun dengan selalu beramal baru dia dapat. Apa saja ilmu kan saja baik. Akhir sekali saya ingat sebelum tu kita ulang lagi sekali. Saya sebut sebab kita dah belajar hukum izhar, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah. Baik tuan-tuan, saya tulis kat pemberitahuan supaya tuan-tuan nampak, supaya tuan-tuan balik tuan-tuan buat tulis macam ni. Tuan-tuan tulis macam ni. Allahumma salli ala sayyidina. Saya nak suara pada apa nama tuan lagi. Kalau beli apa yang lekat macam gimana saya ajak di taman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dekat Astana. Dia bawa macam pen macam ni. Pasal banyak pen. Ini cocok lah. Jadi dia boleh cabut, dia boleh tulis. Ni dia kena tunduk okey selesai lah dia bagus juga. Dia cuma selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan balik buat dia. Ni saya tunjuklah. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nun mati. Ni nun mati. Nak jadi hukum 5. Nak jadi hukum 5. Biar kita tulis. Nak jadi hukum 5. Hukum 5. Orang dulu masa saya kecil, saya tak tahu apa dia hukum 5. Lepas tu bila saya belajar hukum 5 dia kita senang je. Dia terjadi tinggal mana dah. Nun mati bertemu dan tanwin ni fathah kasrotin doma. Ni yang nombor 1 nun, nombor 2 bantuan fathah tanwin. Boleh tuan, dia faham? Boleh tak? Ni yang berlaku dia. Berlaku hukum 5. Lepas tu dia akan pecah. Daripada sini dapat dia keluar berlaku. Ni anak panah kecil. Dia turun macam ni. Hukum 5 dia mula dengan nun mati. Dan tanwin atas, bawah dan hadapan, ataupun fathah tin, kasrah tin dan dhamma tin. Nun mati. Dua ni yang nak jadi hukum. Mudah sangat, tapi kita tak belajar. Sebab tu saya buat ulang-ulang. Kadang-kadang orang main tu cakap tak reti aku. Dia kata susah, sebenarnya senang. Okey, lepas kita tahu ni dua benda ni yang akan jadi hukum, maka dia akan pergilah sini 5 hukum. 1, 2, 3, 4, 5. Ni hukum 5. Sampai dia ni hukum 5. Baik, mula-mula dia akan sebut is. Satu kita belajar is. Lepas tu kita akan belajar idgham. Kita belajar ma'al ghunnah. Ma'al al-ghunnah. Dapat sangat tak? Gitu. Boleh tak? Kita ma'al. Lepas tu kita masuk lagi satu. Dia baca semua.
3 lah tuan. Lepas tu kita tak belajar lagi. Saya tak masuk sebut lah. Yang ni kita belajar 1, 2, 3, 4. Baik. Iklan dia kita akan belajar Iqlab satu hukum lagi. Kemudian yang akhir sekali akan belajar ini yang susah ni tuan. Yang ni kita boleh kenal huruf, kita kenal tapi nak buat dia cukup susah. Nak buat dia cukup susah. Ada orang yang Allah bagi kurnia, dia boleh buat cepat. Ada orang yang dia lama train dia ikhfa ni cukup payah. Sampai sekarang saya bertahqiq lagi tuan-tuan. Saya nak bagi yang betul-betul yang guru kata pas macam apa nama? Ustaz Rozani main dia kata apa? 100 tahun 6 bulan Fatihah dia kena belajar. Tiap hari dia buka Quran baca Fatihah tu. Sampai setahun 6 bulan baru dia berhenti. Tu orang kata, okey. Rozani tak payah baca dah, langkau pergi kepada ayat. Kepada Quran terus baca Quran. Jadi tapi bagus juga Tuan Haji dia syorkan kita penutup dengan Fatihah. Saya pun akan lancar insya-Allah dengan izin Allah, tuan-tuan pun akan lancar. Mudah-mudahan amin. Kerana Allah. Dan akhir sekali akan kita belajar ialah ikhfa. Ini hukum 5. Nombor 4 dan nombor 5. Kalau ni rajah ni. Yang ni kita nak tekan mula-mula. Barulah esok kita masuk hukum ni mati. Bertemu pecah-pecah sampai kita akan buruk mat. Macam mana kita pergi sikit makan masa tuan-tuan. Bukan saya sendiri pun lama. Dan saya ada Kelantan, saya belajar Kelantan. Macam tadi guru saya di Kelantan lah apa nama Tok Ali dia panggil. Tok Ali itu anak murid pada Ahmad Pergau. Yang kata tak kenyai, mu tak kenyai ni, tak kenyai. Dia kenyai tak kenyai ya. Kita masuk Europe tak kenyai mula dia kata tak kenyai dia buat itu. So semula ya. Bila saya pergi di Ipoh, ada seorang guru imam masjid tu. Saya tapi meninggal dia kot sebab masa tu pun dia dah 60 lah. Masa tu saya 20-an. Masuk mantap. Habis satu guru. Pergi posting ke Kelantan, balik ke Kedah. Saya guru dengan salah seorang yang Ustaz Razak. Lepas tu saya pergi dengan salah orang ialah apa nama? Allah ni ditahqiq Imam Masjid Zahir. Yang ini Pak Ku. Saya kenal dengan Pak Ku. Lepas tu balik ke Ustaz Razak sekarang dengan kedua 3 orang lah. Termasuk juga beberapa orang yang saya tak berapa kenal dah, tapi saya pernah tahqiq di Pulau Pinang. Saya tak berapa ingat dia punya nama. Tapi saya pernah tahqiq bacaan dia. Itulah tulisnya tuan-tuan. Baik, kita tulis sekali izhar di tengah ma'alam munah atau bi'unah dalam buku tu tulis bi'unah. Sama. Nama lain tapi orang yang sama. So kita pergi dalam bila munah masuk iqlab, masuk iqlab. Baik, kita dah belajar ni ada 6 huruf. Tuan-tuan balik pecah sini 6 huruf. Nombor 1 6 huruf alif, ha, ain, a, re, kha. Tuan-tuan baca ni nombor 1. Nombor 2 nya huruf apa? Nombor 2 ni ro dengan lam. Ro dengan lam. Tuan bunyi ro dengan lam. Nombor 3 apa? Nombor 3 ini kita ulang ini ya minum dengan ma'alam munah. Ya wa minun. Ya wa minun. Ini nombor 2 tu kan. Nombor 3 ni, nombor 3 dia patah balik ke tuan. Nombor 3 dia pergi sini lah. Tuan-tuan puan nak buat darjah sendiri nak ni saya tunjuk ya. Ra lam. Ini nombor 3 ni dia main aku ni. Pen dan ikut. Kita bagi nak buat kita bagi tuan-tuan buat darjah ni balik. Tuan-tuan melekat. Teman-teman tuan-tuan boleh ingat insya-Allah dengan izin Allah. Ini nombor 1. Sehari. Satu naik. Ni. Yang ni nombor 2 turun naik. Nombor 2. Yang ni dia main kuning di konas. Ini turun naik. Nombor 3. Nombor 4, nombor 5 masuk kita buat lah pakai mana pun. Buat rajah lain. Baik, saya bagi bahasa sikit tuan-tuan talim, catat sikit supaya bila tuan-tuan tulis, tuan-tuan ingat. Ini rajah. Ini dah jadi hukum 5. Lepas hukum 5 baru kita pergi hukum mati. Lepas tu akhir sekali kita akan sentuh sikit bacaan tashil, macam mana tashil dibuat, macam mana ismam dan sebagainya. Lepas tu kita akan hukum mat. Kita ikut hukum ni, hukum mat. Dan seterusnya lah insya-Allah taala. Boleh tuan-tuan tulis sini. Alif ha ain ha rin qa, ini ya wa bin nun ro dengan lam. Kalau tak boleh jawi tulis rumi tak apa. Tuan-tuan boleh tahu di izhar idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, iqlab
ikhfa. Sebenarnya tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita belajar dengan mulut dan catat. Kalau kita tak catat, kita sudah cepat. Kalau ikut kajian tuan-tuan pernah dengar Dr. Muhayya yang buat mata. Dia kata dia baca satu buku kajian, dia kata apabila tangan kita bergerak, otak kita tu dia akan main. Dan rakaman kuat lagi. Dia shortkan boleh ingat. Itu kajian sains. Jadi bila kita tulis ya, automatik dia akan tangkap di kepala. Tapi kita tulis, kita dengar ni sah. Kita balik lagi, apa dia kata? Macam mana kata? Habis. Sebab tu kalau tuan-tuan kita catat, Allah Ta'ala berajak iqra, baca oleh baca. Tengok, dengar, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allama bil qalam. Allah ajak kita dengan qalam, dengan penulisan. Allah terang-terang kita baca iqra, ayat yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nanti saya ajar sedikit selingan lah. Okey tuan-tuan. Saya bagi masa sikit untuk tulis catat sikitlah. Supaya dengan catatan tu ni dah papatam kita besar kan. Kita buat cara sepang. Raja. Okey. Itu masa siapa yang betul ikut dulu. Dulu saya dah habaq tuan-tuan. Masa ikut hukum ni dia cerdik boleh 4 macam Haji Terang betul. Tapi saya belajar kita hukum 5 tu. Saya dah habaq dah itu mukadimah saya. Kita hukum 5 sebab kita nak pecah idgham ma'al ghunnah dengan bila ghunnah, itu saja. Kalau ikut dalam buku dia bagi hukum 4 ni, tapi kita belajar daripada kecil saya dah belajar disebut hukum 5. Inilah hukum 5. Ya. Dan kita akan masuk ikhlab senang ya. Saya nanti tak usah ni nanti pening. Saya akan beritahu ikhlab tu apa, itu ikhfa tu apa. Dan paling banyak sekali yang cari susah ialah ikhfa. Boleh kenal huruf tapi kita maksudnya susah kita nak buat. Kecuali Allah kurnia. Ada orang saat dia dapat dah. Itu kurnia Allah. Saya belajar pun lama lah. Tentang ikhfa ni berlambak. Ni banyak sikit saya kena train. Okey tuan-tuan. Itu saja. Hari setakat ni ada pertanyaan lah. Kita nak muzakarah apa ni? Surah Munhabirah. Kalau tuan-tuan tak ada ni. Tadi kita baca apa? Surah Izazul. Okey, tadi tuan-tuan dah baca dah, balik tuan-tuan train. Mungkin satu masa kita akan main balik surah ni. Kita selingan sikit, kita mesti main. Baik tuan-tuan, sebelum kita tutup ni, tuan-tuan sambil fikir tengok. Kalau tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan tanya sebentar lagi. Satu lagi tuan-tuan. Pertama sekali, kita kena tahqiq kita punya apa? Hari itu saya sebut Allahu Akbar. Hari itu saya bagi 4 ke 6 macam ni. Yang kesalahan takbir 4 ke 6 lah. 4. Ada catatan 4 ni. Kita tambah satu lagi 2 lagi ni. Kita ambil setakat ni saya catat dah hampir 14 kesalahan, 2 lagi saya terlupa. Saya ingat kalau saya balik di Pulau Pinang, insya-Allah saya jumpa sepupu saya akan muzakarah dia. Sebab bila saya muzakarah baru ingat balik, dia akan catat apa-apa kesalahan. Sebab dia punya Allah Taala bagi alhamdulillah fikiran dia kuat. Kami belajar masa belasan tahun tapi dia punya ingatan kuat. Kan mungkin dia duduk main selalulah, dia duduk. Apa benda yang kita duduk main selalu dia akan lekat. Apa benda yang kita main lalu, maksudnya tak main di otak kita, dia akan ambil. Macam bahasa Inggeris juga. Kalau kita lama tak sebut. Tadi baru ni saya bincang dengan isteri saya apa perkataan. Saya lupa dah. Tak apalah. Tapi cerita macam kita sebut macam kita kata responsibility. Tuan-tuan. Kalau orang jangan kena buat, dia susah nak sebut tu. Responsibility. Cuba tuan-tuan sebut sekali lah. Tuan-tuan yang bahasa Inggeris apa? Responsibility. Dia nak jadi responsibility kan. Responsibility itu salah satu. Sama juga kita dengan Quran. Kan? Sama juga kita tak sebut physiology. Kita sebut psychology. PS tu tak bunyi lah. Kan? Jadi P tak bunyi, silent P. Sama juga kita ada setengah-setengah tempat. Hari itu saya pergi bab mana? Ada bab kita tak bunyi. Tapi dia ada. Tak bunyi tapi dia ada. Kan? Tulisan ada tapi dalam segi sebutan tak ada. Nanti kita sampai bab betul. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang Allah Taala muliakan. Sebelum saya akhiri ni, tuan-tuan ingat balik, tengok balik Zuhar, kena train tuan-tuan. Balik kena buka Quran. Kena kita baca, minta ke Allah sebelum buka Quran, ya Allah Tuhan, beri kekuatan padaku ya Allah, ingatan dan fasihlah lidahku untuk baca. Sebab tuan-tuan jangan lupa hari itu saya pernah kata seorang sahabat Nabi puji suara dia macam Nabi Daud. Mana suara yang baik Nabi minta. Seorang lagi
Nabi dia tengah hamba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pusing-pusing setelah waktu isyak, selepas isyak. Nabi dengar orang baca. Sebab tu kita tahu sahabat banyak malam-malam baca Quran. Dia baca, kemudian Nabi SAW kata, bagus bacaan kamu. Kemudian dia kata apa? Ya wahai Rasulullah, kalau aku tahu kamu ada di mendengar bacaanku, nescaya aku akan baguskan lagi atau elokkan bacaanku. Itu punya tuntutan Al-Quran. Jadi kita kena baca yang cara yang paling elok. Tapi bukanlah sampai nak lagu-lagu taranum tu, tuan-tuan belajar alhamdulillah, tapi yang penting kata guru saya, makharijul huruf itu penting. Sebab sebutan yang betul barulah makna yang tepat. Kalau sebutan tak betul, mana yang tak tepat. Sebab tu yang dalam kita sebut Allahu Akbar tadi pun kena tepat. Baik, hari tu kita sebut, saya ulang lagi. Siapa yang ada pertama sekali kita sebut Allahu Akbar. Habis. Yang kita tak mau Allahu Akbar. Dia bunyi habis. Dia bunyi huruf kha. Dia memang Allahu Akbar. Tuan-tuan pernah tengok kalau tuan-tuan tu kalau kita tu saya cari salah orang. Tuan Bauti nama penik saja dengar-dengar sekali-sekali tengok ada orang yang terbuat gitu. Ni bukan nak cari salah tuan-tuan. Nauzubillah, kita cuba baiki diri kita. Yang kedua, Allahu Akbar. Dia bunyi qalah-qalah lah ataupun dia bunyi qaf. Allahu Akbar. Dia boleh dia ak. Dia huruf hamas keluar ak. Lepas tu yang ketiga yang kita tulis itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu bar di belakang ada buah alif. Allahu Akbar. Bar Allah gendang raya. Nauzubillah. Misalnya Allahu Akbar. Habis. Bila kita dengar tu, masa kita dengar hari raya selalu kita tuan-tuan sampai tahqiq dah. Allahu Akbar. Bar itu ya, tak salah. Dia nak jaga lagu, dia sanggup mengatakan perkataan yang tak betul. Nauzubillah min zalik. Nampak tak? Dulu saya ingat masa saya kecil-kecil ada orang guru saya daripada dia mengaji di Kelantan, nama cikgu Ustaz Yahya ataupun Tuan Guru Haji Yahya. Dia duduk di Gelugong. Dia beritahu kat kami, orang sanggup jaga lagu daripada takut hukum Allah. Auzubillah min zalik. Sama dengan taranum, sebab tu kena sangat ahli qira'. Dia mereka ni mereka ni cukup marah kepada ahli taranum yang tidak menjaga tertibnya huruf dan panjang pendek, menyebabkan maknanya lari. Makna dia lari. Itu saja tuan-tuan. Baik. Mudah-mudahan Allah bagi saya dan kita semua menghati-hati dan selalu kita minta, ya Allah jadikan aku memelihara huruf-hurufmu ya Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Habis dah tu. Lagi 5 minit lagi dah. Tuan-tuan, ada pertanyaan yang kita nak kongsi bersama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni soalan Haji Razak telah dijawab oleh Ustaz Rozani lah, tentang kalau orang yang baca Fatihah tak betul dia memang kena mufaraqah, kan? Tapi kalau surah lazim, dia kata itu ada ikhtilaf. Maka dia kata boleh dimaafkan. Tetapi kalau berlari makna, saya pergi belakang dia kata, saya kata macam Ustaz, lari makna memang tak ikut. Lari makna tak ikut lah. Maksudnya dia baca hingga menyebabkan perkataan tadi lari baris, lari makna. Ataupun panjang dia patutnya, okey tuan-tuan, saya teringat bila tuan-tuan panjang pendek, saya tak ingat surah dia berapa, tapi saya pernah baca dan pernah dengar orang beritahu masa duduk mengaji macam ni, talakhi macam ni. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Dia beritahu apa tuan-tuan? Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang menghampiri bacaan Nabi, dan Nabi kata dia ni macam master lah, nak rujuk Abdullah bin Mas'ud. Dan dia apabila nak keluar hadis, sebelum ni saya cerita sikit, kalau bila orang sembang dia kata Nabi kata macam ni, bila orang cerita ini hukum kita, bila dia kata Nabi kata macam mana, bila kata Nabi macam dia nak kata qala Rasulullah tu, dia pecah beluh tuan. Pecah beluh dan tangan dia akan keletak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Dia kata barang siapa yang mengatakan bukan yang aku kata, bersiap-siap dialah untuk naudzubillah nauzubillah min zalik. Hari ni senang-senang kita tuan-tuan, kita tak sangka bahawa ini Quran ke hadis, kita takut tuan-tuan. Sebab Abdullah Mas'ud dia nak kata Nabi kata tu, ketaklah. Dia akan kata beginilah lebih kurang yang Nabi mafhumnya, ataupun maksudnya mafhum difahamkan.
beginilah Nabi akan kata, kurang atau lebih. Itu Abdullah bin Mas'ud, sifat Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau juga adalah seorang yang qori, yang baik dalam qori ini bukan ada gitaranum, maksud dari pengambilan. Kan Nabi kata, kalau kamu nak tengok bagaimana Al-Quran diturunkan, maka kamu rojok kepada, lebih kurang mafhum dia, kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan saya tengok tentang, saya tak ingat ayat dia, tapi kalau kita faham mad wajib muttasil, tentu akan sampai mad muttasil. Dia panjang 4 atau 5 harakat. Orang taman cendana dah sampai dah situ, alhamdulillah, 4 hingga 5 harakat. Apabila dia baca ayat tu 2 harakat, maka dia kata tidak, penurunan Al-Quran adalah begini. Dia baca 5 harakat. Barulah orang rojok. Masa tu Uthman bin Affan mengumpul Al-Quran, maka dia selalu akan rojok kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Amin ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi tuan-tuan yang Allah Taala makan, itu saja info ataupun maklumat sikit hari ini, mudah-mudahan kita dengar tu. Akhir sekali saya bagi pesan diri saya dan kita semua, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai teman kita. Nah, saya tuan-tuan, bukan banyaknya. Tuan-tuan balik nak malam ni, nak mulai hari saat ini hijrah, jangan tunggu kita sampai 5 hijrah 5 hari bulan ni baru ma'al hijrah. 1 Muharram tak mau. Hari ni, ya Allah Tuhanku, pilihlah aku. Ini doa tu. Pilihlah aku sebagai satu, sebagai kekasihmu, kekasih dia, dan mendampingkan Al-Quranmu ya Allah. Dan akhir sekali tuan-tuan, kalau dalam ilmu perubatan Islam, orang yang tak tahu makna dia baca pun syaitan lari, jin lari, tapi dengan huruf yang betul. Hatta ada satu orang yang pernah tuan-tuan ni, akhir setan, seorang perempuan, dia ada krisis rumah tangga di rumah dia, dia baca ayat 102 Al-Baqarah dalam makna Melayu saja. Tiba-tiba dia kegigil. Tiba-tiba apabila keluar dalam TV9, Ustaz Syarhan, tuan-tuan boleh dengar Ustaz Syarhan keluarkan pisau pelit dari mulut dan sebagainya. Dia nak pergi, dia macam dia duduk Selangor juga, dia tanya berapa tambah teksi, belah-belah ya. Bila dia pergi sampai pusat perawatan, dia kata dia ada cuma 100 lebih. Dia ngadu kata dia tak ada duit banyak, tapi dia nak berubat. Jadi Ustaz Syarhan beritahu dekat ahli-ahli dia, maksudnya jangan kenakan bayaran yang tinggi pada dia. Dia takat tu saja dia ada, dia betul-betul bersungguh pada dia ada ni. Alhamdulillah tuan-tuan, lega dan masuk TV dia. Masuk TV kenapa? Dia kata dia tak tahu baca Quran. Lepas pada tu dia ada keinginan untuk baca Al-Quran. Itu dia tuan-tuan, mukjizat yang Nabi tinggal kat kita. Tak ada mukjizat zaman-zaman lain, Nabi-Nabi lain tak tinggal mukjizat, tapi Nabi kita tinggal ni Al-Quranul Karim tuan-tuan. Jadi marilah kita baca-baca dia. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita baca dia insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan. Kalau tak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami yang telah lalu dan kemudian dengan ampunan dosa-dosamu ya Allah. Ya Allah, sebenarnya kami hamba-hambamu yang banyak berdosa kepadamu ya Allah. Dosa-dosa yang lampau ya Allah, dosa yang kala kini ya Allah, dosa yang akan datang yang kami tidak tahu kan ya Allah. Maka peliharalah kami di bawah jagaanmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikan hati kami cinta kepada Al-Quran ya Allah. Jadikanlah mata-mata kami sentiasa melihat huruf Al-Quran ya Allah. Ya, jadikan kami rajin baca Quran dan surah-surah yang telah disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah, supaya ya Allah kami yang terpelihara ya Allah di alam kubur ya Allah, kami terpelihara di yaumul mahsyar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ya ada peringatan kepada kami ya Allah, demi peringatan Kau pilihlah kami di kalangan hamba-hambamu ya Allah, yang sentiasa yang mengambil berat perintah-perintahmu ya Allah, mengikut sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, seandainya kami Engkau jemput ya Allah, jemputlah kami ya Allah dalam keadaan sedang bersolat ya Allah. Jemputlah kami ya Allah dalam keadaan sedang kami membaca Al-Quran ya Allah. Dan sekurang-kurangnya ya Allah, jadikan kami ya Allah, Kau jemput kami sedang berzikir kepadamu ya Allah. Dan ya Allah, hidupkanlah hati sanubari kami ya Allah, sentiasa berzikir setiap masa dan keadaan kepadamu ya Allah. Janganlah Kau lalaikan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
sallallahu alaihi wasallam.